Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tepat jam 7.45 malam, anda kini bersama saya, Zazrina Zainuddin, dalam edisi 7.45, Sabtu 28 November 2020. Kita terus saja ke perkembangan berita utama. Sebaik pandemik COVID-19 berakhir, pilihan raya umum PRU ke-15 akan diadakan. Perdana Menteri yang juga Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu berkata demikian ketika menyampaikan ucapan dasar Presiden Bersatu pada Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu 2020 hari ini. Yakin Kerajaan Perikatan Nasional akan dipilih semula. Tan Sri Muhyiddin berkata, kerajaan mahu mengembalikan mandat kepada rakyat untuk memilih kerajaan yang mereka mahukan. Dalam pada itu, beliau mengakui tidak boleh bersendirian dalam politik. Sebaliknya, memerlukan rakan dari parti lain untuk menghadapi pilihan raya dan membentuk kerajaan. Bersatu juga dikatakan akan menimbang permohonan daripada parti politik lain yang berhasrat untuk menyertai PN dalam masa terdekat yang akan menjadikan PN sebagai sebuah gabungan politik yang berciri nasional serta mewakili kepentingan seluruh rakyat di Malaysia. Ada yang berpendapat bajet 2021 perlu ditolak untuk membolehkan pilihan raya umum diadakan. Tak perlulah buat begitu. Kalau tanya saya, mungkin semalam lagi saya telah nasihatkan bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong supaya bubarkan parlimen untuk membolehkan pilihan raya diadakan. Tapi kita semua tahu masalahnya ialah COVID-19. InsyaAllah jika diizinkan Allah, apabila pandemik COVID-19 berakhir, kita akan adakan pilihan raya umum. Kita kembalikan mandat ini kepada rakyat dan biarlah rakyat sendiri akan membuat keputusan untuk memilih kerajaan mereka yang mereka mahu. Dan insya-Allah Kerajaan Perikatan Nasional akan dipilih semula di pilihan raya yang akan datang. Dalam perkembangan sama, Tan Sri Muhyiddin menyarankan untuk menubuhkan Majlis Presiden yang dianggotai ketua-ketua parti dalam Perikatan Nasional PN, iaitu Barisan Nasional, Gabungan Parti Sarawak GPS dan Gabungan Rakyat Sabah GRS. Penubuhan Majlis Presiden itu merupakan langkah untuk memastikan pertemuan lebih kerap ketua-ketua parti untuk mencapai kata sepakat sebagai persediaan untuk menghadapi pilihan raya umum ke-15 PRU 15. Sementara itu, menurut Tan Sri Muhyiddin, Bersatu telah bersetuju dan membuat keputusan untuk menggunakan logo PN pada PRU ke-15 akan datang mengambil kira penerimaan rakyat terhadap PN pada pilihan raya negeri PRN Sabah baru-baru ini adalah tinggi. Saya percaya dalam pilihan raya umum yang akan datang, Perikatan Nasional akan diterima oleh rakyat Malaysia. Itu Dato' Haji. Kajian-kajian yang dijalankan menunjukkan penerimaan rakyat Malaysia terhadap PN adalah tinggi. Oleh yang demikian, Bersatu telah pun membuat keputusan untuk menggunakan logo Perikatan Nasional dalam pilihan raya umum ke-15 yang akan datang. Seterusnya kita ke laporan COVID-19. Kementerian Kesihatan Malaysia melaporkan pertambahan bilangan kes harian positif COVID-19 selepas sebanyak 1,315 kes baru jangkitan yang dicatatkan pada hari ini. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, dengan pertambahan itu, jumlah kumulatif positif wabak tersebut kini menjadi 63,176 dengan jumlah kes aktif keboleh jangkitan, iaitu 11,508 kes. Daripada jumlah kes baru berkenaan, terdapat 5 kes import yang mendapat jangkitan dari luar negara dan 1,310 kes adalah merupakan penularan dalam negara. Duka cita juga dimaklumkan terdapat pertambahan 4 kes kematian dicatatkan, menjadikan jumlah kumulatif yang meninggal dunia akibat wabak tersebut di negara ini adalah sebanyak 354 kes. Kita ke berita nasional. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso akan melaksanakan program saringan COVID-19 bagi pekerja asing berperingkat-peringkat mulai 1 Disember 2020. Menteri Sumber Manusia KSM M. Saravanan berkata saringan COVID-19 ini akan dilaksanakan oleh Perkeso dengan kerjasama klinik dan hospital swasta. Inisiatif ini diambil selepas Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan prosedur pelaksanaan saringan COVID-19 kepada semua pekerja asing bermula di Selangor, Kuala Lumpur dan Labuan, Negeri Sembilan, Pulau Pinang dan Sabah. Jelas beliau, bagi pekerja asing yang bukan pencarum Perkeso, kos saringan perlu ditanggung sepenuhnya oleh pihak majikan.
Bagi daerah Kelang dan Seremban, ujian saringan pekerja asing di zon tumpuan bermula 1 Disember 2020. Lain-lain daerah di zon merah di Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Pulau Pinang pula bermula 9 Disember 2020. Bila dilihat dengan keuntungan bank bagi suku kedua, April sehingga Jun, tiada satu pun bank yang pernah umum kerugian. Itu kenyataan Datuk Seri Najib Tun Razak melalui hantaran di Facebooknya hari ini. Menurut Datuk Seri Najib, prestasi itu bertentangan dengan dakwaan Menteri Keuangan pada Julai lalu yang mengumumkan bank-bank Malaysia rugi 1.06 bilion ringgit pada setiap bulan ketika moratorium pinjaman pukal diberikan. Beliau berkata demikian mengharapkan institusi perbankan negara tidak merumitkan permohonan peminjam-peminjam dalam kalangan B40, M40 dan perusahaan kecil dan sederhana PKS yang memohon lanjutan moratorium. Malah, Menteri Keuangan Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz juga dituntut untuk menunaikan janji kepada UMNO dan Barisan Nasional berhubung lanjutan moratorium. 27 Julai lalu, Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz memberitahu Dewan Rakyat bahawa institusi perbankan mengalami kerugian sebanyak 6.4 bilion ringgit ekoran pelaksanaan program moratorium. Seterusnya kita ke berita politik. Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata beliau berharap Bersatu dan PAS memberi laluan kepada UMNO pada PRK Grid yang akan diadakan 16 Januari depan supaya dapat mengekalkan kerusi berkenaan. Bagaimanapun, Barisan Nasional setakat ini belum mengenal pasti calon untuk dipertaruhkan bagi mempertahankan kerusi tersebut. Namun, keutamaan akan diberikan kepada calon tempatan untuk meneruskan kesinambungan khidmat Allahyarham Datuk Hasbullah. Dalam mesyuarat Badan Perhubungan UMNO Negeri Perak malam tadi, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid mengakui menyerahkan soal pemilihan calon kepada pengerusi Badan Perhubungan UMNO Perak, Datuk Sa'arani Muhammad, untuk berbincang dengan UMNO bahagian Grid. Pada pilihan raya umum ke-14 lalu, Allahyarham Datuk Hasbullah mewakili UMNO menang selepas memperoleh majoriti 5,528 undi, mengalahkan calon dari Bersatu dan PAS. Angkatan Bersatu Anak Muda, Armada, yakin Perikatan Nasional mampu meraih majoriti 2/3 pada pilihan raya umum ke-15. Memandangkan PN ketika ini menunjukkan prestasi memberangsangkan di bawah pimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ketuanya Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal berkata demikian ketika menyampaikan ucapan dasar sempena Perhimpunan Agung Tahunan Armada kali ketiga secara virtual hari ini. Selain itu, selaras dengan pelaksanaan had minimum umur mengundi 18 tahun yang mula berkuat kuasa Julai tahun depan, Wan Ahmad Faisal juga mencadangkan agar 20% daripada calon pilihan raya, ahli parlimen, ahli Dewan Negara, ahli Dewan Undangan Negeri, ahli Majlis Kerajaan Tempatan dan kaki tangan khidmat sokongan anggota pentadbiran dikhususkan untuk golongan muda. Mengorak langkah ke hadapan, Angkatan Bersatu Anak Muda ingin membawa 5 teras usul untuk pertimbangan semua. Yang pertama, belia kunci kemenangan. Tahun ini, separuh daripada rakyat Malaysia berumur 30 tahun atau lebih muda. Menjelang berkuat kuasa yang undi 18 pada Julai tahun hadapan, anak muda akan menjadi kumpulan pengundi yang wajib disantuni. Untuk itu, Armada mencadangkan agar 20% daripada calon pilihan raya dari lantikan sudah terdiri daripada anak muda. Ini termasuk ahli Dewan Rakyat, ahli Dewan Negara, ahli Dewan Undangan Negeri, ahli Majlis Kerajaan Tempatan serta khidmat sokongan anggota pentadbiran. 20% tidak banyak, tapi memadai untuk anak muda. Kalau lebih lagi baik. Golongan mahasiswa dan profesional muda perlu diyakinkan untuk aktif berpolitik bersama dengan kita. Armada harus menyusun semula platform dan gerak kerja untuk golongan ini di bawah payung mahasiswa bersatu negara. Namun ini perlu dibuat di bawah panji dan jenama yang tunggal dan tidak berbelah bagi, logo bunga raya kita. Beralih ke berita dunia. Tuntutan Donald Trump untuk pengiraan semula undi di 2 daerah di Wisconsin hanya memburukkan keadaan apabila pesaingnya Joe Biden dari Parti Demokrat meraih undi tambahan sebanyak 130 undi. Ia seterusnya menjadikan keseluruhan undi yang diperolehi Biden adalah sebanyak 257 undi, manakala Trump mendapat 125 undi.
Proses pengiraan semula undi tersebut memerlukan kem Trump membelanjakan $3 juta Amerika hanya untuk mengetahui pilihan raya di Milwaukee County itu adalah adil, telus, tepat dan selamat. Selepas Wisconsin jatuh ke tangan Biden yang memperoleh lebih 20,000 undi, Dane County pula dijangka akan selesai melakukan pengiraan semula pada hari esok. Secara keseluruhan, Biden memenangi pilihan raya Presiden pada 3 November lalu dengan meraih 306 undi elektoral, melebihi 200 undi minimum diperlukan untuk kemenangan manakala Trump memperoleh 232 undi. Kita ke berita sukan. Khabib Nurmagomedov dijangka akan mengadakan pertemuan dengan media pada 2 Disember untuk membuat suatu pengumuman di Moskow. Kenyataan dibuat pasukan Khabib di laman Instagram mencetus spekulasi ramai pihak yang menganggap dia akan kembali beraksi di gelanggang oktagon. Juara lightweight dari Rusia yang memegang rekod 29-0 sebelum ini mengumumkan persaraan selepas perlawanan terakhir bulan lalu di mana dia menewaskan Justin Gaethje di UFC 254. Bagaimanapun selepas itu, masa depan Khabib masih mencetuskan tanda tanya. Malah Presiden UFC, Dana White, menegaskan dia percaya sensasi Rusia itu akan kembali beraksi di oktagon. 16 November lalu, Khabib Nurmagomedov mendedahkan dia masih menjalani ujian doping biarpun sudah mengumumkan persaraan daripada saingan UFC. Baiklah, sekian dahulu edisi 745 buat masa ni. Jangan lupa untuk teruskan layari portal Malaysia Gazette di www.malaysiagazette.com serta ikuti kami di semua platform media sosial Malaysia Gazette di Twitter, Facebook, YouTube dan Instagram untuk mengetahui berita-berita lanjut dalam dan luar negara. Saya Zazrina Zainuddin untuk edisi 745. Assalamualaikum dan salam sejahtera.